Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan assignment POL 3414 Statistik dan Analisis Data. Tajuk tugasan kami ini iaitu amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT, dan pensyarah kami iaitu Dr. Yusri. Ahli kumpulan kami ini terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama saya sendiri, Ahmad Hilmi Husaini bin Rosdi, S61898. Yang kedua, Nur Fahimah binti Muhammad Fazil, S61713. Yang ketiga, Nur Fahana Aini binti Abdul Rahim, S61857. Dan yang keempat, Nur Fardia Arti binti Muhammad Rozani, S61921. Yang terakhir, Nurul Najihah binti Othman, S63015. Tugasan kami ini mengandungi 5 bahagian, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua sorotan literatur, metodologi kajian, yang keempat perbincangan, dan juga yang terakhir kesimpulan. Saya akan menerangkan mengenai apa itu pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan memberi maksud bahawa mengatur, merancang dan mengawal perbelanjaan. Seperti yang kita tahu, kewangan merupakan kepentingan kepada dunia ekonomi kini. Oleh hal yang demikian, terdapat pelbagai kesan baik terhadap kehidupan individu jika pengurusan kewangannya dikawal dengan baik. Oleh itu, kami memilih responden daripada pelajar. Ini kerana majoriti pelajar tiada pendapatan tetap yang menyebabkan mereka terpaksa mengawal kewangan mereka sebaik mungkin supaya mereka tidak berlaku krisis kewangan dalam kehidupan mereka pada masa akan datang. Namun begitu, keperluan dunia kini di mana berlakunya peningkatan harga barang dan perkhidmatan telah menyebabkan mereka perlu mengehatkan kewangan mereka dalam kehidupan harian. Pelajar IPTA juga merupakan individu yang tinggal berjauhan dengan ibu bapa mereka yang mengakibatkan mereka perlu membuat keputusan sendiri. Kami memilih responden kajian yang memfokuskan kepada pelajar UMT. Oleh itu, objektif kajian dan persoalan kajian dibina bagi melihat amalan pengurusan kewangan pelajar UMT. Berikut adalah objektif kajian, iaitu yang pertama, mengkaji tahap pengetahuan dan amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT. Yang kedua, menyatakan perbezaan tahap amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT mengikut faktor demografi. Yang ketiga, mengkaji hubungan antara pengetahuan dan corak perbelanjaan dengan amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT. Dan yang terakhir iaitu mengkaji corak perbelanjaan menyumbang secara signifikan terhadap amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT. Seterusnya ialah persoalan kajian. Yang pertama iaitu apakah tahap pengetahuan dan amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT. Yang kedua, adakah terdapat perbezaan tahap amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT mengikut faktor demografi. Yang ketiga, adakah terdapat saling hubungan antara pengetahuan dan corak perbelanjaan dengan amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT. Dan yang terakhir, adakah corak perbelanjaan menyumbang secara signifikan terhadap amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT. Di bahagian metodologi kajian ini, yang pertama iaitu reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang meliputi kaedah yang digunakan dalam menghasilkan kajian, iaitu kami menggunakan kaedah kuantitatif, di mana kaedah kuantitatif ini kelebihannya iaitu jimat masa, jimat tenaga, dan juga kaedah dalam menyiapkan satu-satu kajian tersebut amatlah ringkas dan cepat. Dan reka bentuk ini telah menggunakan kajian gunaan, iaitu menggunakan teori yang sedia ada, dan seterusnya kajian tinjauan survey reka bentuk kami ini. Kerana kami telah membuat tinjauan, iaitu melalui tinjauan soal sidik survey di suatu tempat, iaitu kami telah memilih kalangan pelajar Universiti Malaysia itu sendiri.
tempat kami belajar, kerana di situ kami mudah untuk mendapatkan data dan juga jimat masa. Seterusnya, di bahagian populasi dan saiz sampel. Populasi ni seperti yang kita tahu, iaitu populasi suatu kajian, di mana kami telah menggunakan populasi iaitu pelajar UMT, di kalangan pelajar UMT, dan kami telah menetapkan 100 orang pelajar sebagai populasi kajian kami, dan kami telah mendapatkan saiz sampel iaitu melalui jadual daripada Craigie and Morgan 1970. Beliau menetapkan bahawa seramai 100 orang populasi, dan saiz sampelnya pula ditetapkan oleh seramai 80 orang. Dan kami telah memilih dan kami telah mencapai 80 orang responden sebagai saiz sampel kami. Dan kajian kami ini telah menggunakan kaedah persampelan kebarangkalian, iaitu daripada kaedah persampelan rawat berstrata, di mana rawat berstrata ini kami telah mendapati demografi responden melalui jantina, etnik, tempat asal responden, negeri asal, bidang pengajian. Seterusnya, di bahagian instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan alat bagi kami mendapatkan data kajian, di mana kami telah menggunakan data sekunder dan juga data primer. Data sekunder ini diperoleh iaitu melalui kajian, melalui edaran borang soal sidik kepada pelajar UMT, dan juga data primer ni iaitu melalui dapatan daripada sorotan lepas, kajian lepas, iaitu sorotan literatur. Dan kami juga mendapatkan maklumat melalui kaedah perpustakaan, melalui bacaan-bacaan akhbar, jurnal. Kami juga meneliti buku-buku statistik bagi mendapatkan cara bagaimana untuk kita menghasilkan suatu kajian yang baik. Seterusnya, di bahagian proses menganalisis data. Proses menganalisis data ini, yang pertama, kami membuat edaran soal sidik kepada responden, iaitu sebanyak 80 responden. Dan selepas mendapat data daripada responden, kami telah menganalisis data tersebut melalui skala Likert yang telah dijalankan oleh responden, bagi kami mendapatkan maklumat berkaitan dengan kajian kami ini, iaitu kajian amalan pengurusan kewangan terhadap pelajar UMT. Dan seterusnya, kami menganalisis data daripada borang soal sidik kepada analisis kajian melalui perisian SPSS version 26. Data daripada borang soal sidik telah dikodkan untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Seterusnya, kami telah membina item-item bagi mewakili pemboleh ubah. Seterusnya, kami telah mengkomput data bagi memudahkan proses seterusnya, iaitu proses dalam menjalankan ujian kebolehpercayaan, ujian kenormalan, ujian kompemin, iaitu mencari untuk menguji ANOVA, ujian T, dan seterusnya. Kami juga menganalisis data untuk kolerasi dan juga regression. Amalan pengurusan kewangan merupakan kemampuan individu dalam menguruskan wang yang digunakan dalam kehidupan harian. Antara amalan pengurusan kewangan adalah menyimpan serta menyediakan resit hasil perbelanjaan, melakukan penyimpanan dalam akaun setiap bulan, membayar bil pada tepat waktunya, dan sentiasa melakukan perbandingan harga sebelum membeli sesuatu produk agar tidak berbelanja melebihi wang yang diperuntukkan. Pelajar mempunyai pengetahuan asas dalam kewangan yang baik, menyebabkan mereka mampu menguruskan wang sehingga penghujung semester.
Pengetahuan membantu pelajar membuat keputusan yang betul seperti membelanja separuh daripada wang mereka dan sebahagian lagi akan disimpan untuk kegunaan pada masa akan datang. Tambahan juga, pelajar yang berpengetahuan dapat mengelakkan diri mereka daripada ditipu seperti membuat pelaburan dengan agensi yang tidak sah. Daripada aspek corak perbelanjaan, pelajar membelanjakan sebahagian besar perbelanjaan mereka untuk berhibur dan melancong bersama rakan-rakan. Mereka juga menghabiskan perbelanjaan untuk pakaian, makanan, iuran pengajian, pengangkutan, penginapan, utiliti, alat tulis serta internet. Di dalam bahagian ini pula, saya akan menerangkan data-data amalan pengurusan kewangan yang dapat diperoleh dalam kalangan pelajar UNT. Seterusnya kita menjalankan ujian kebolehpercayaan item bagi pemboleh ubah pengetahuan. Pemboleh ubah pengetahuan mewakili 5 item, corak perbelanjaan mewakili 5 item dan amalan pengurusan mewakili 10 item. Seterusnya ujian kebolehpercayaan alfa ini dijalankan bagi membantu meningkatkan mutu dalam kita menghasilkan kajian tu. Lagi tinggi dia punya kebolehpercayaan item, lagi baik penghasilan kajian kita tu, hasil kajian kita itu. 0.879 yang nilai alpha iaitu bagi pemboleh ubah pengetahuan, iaitu mempunyai tahap kebolehpercayaan baik, manakala 0.884 dan juga 0.856 juga berada di tahap kecayaan baik, iaitu bagi pemboleh ubah corak perbelanjaan dan juga dependent variable, iaitu amalan pengurusan. Bagi keseluruhan pemboleh ubah ini mendapati bahawa tahap kebolehpercayaan amat tinggi, amat baik, iaitu 0.901. Kebolehpercayaan ini amatlah penting dalam kajian kita ini. Seterusnya kita jalankan ujian kenormalan data bagi kajian kita ini. Ujian kenormalan data ini bagi kita mengetahui taburan data kita itu sama ada normal ataupun tidak normal. Seterusnya, selepas kita menjalankan ujian kenormalan data ini, kita menggunakan iaitu 2 pemboleh ubah, iaitu pengetahuan dan corak kepada amalan pengurusan kewangan. Seterusnya kita menguji ujian kenormalan data ini melalui skewness dan juga kurtosis, dan kami mendapati bahawa nilai skewness bagi pemboleh ubah kami ini iaitu negatif 0.132 dan juga kurtosis iaitu 0.771 bagi pemboleh ubah bersandar bagi kajian kami ini, iaitu amalan pengurusan kewangan. Dan bagi nilai ini mencapai nilai yang dikhendaki bagi mengesahkan pemboleh ubah kajian berada pada taburan norma yang membolehkan ujian parametrik dan generalisasi dapatan kajian kami ini daripada sampel kepada populasi kajian dilakukan. Maksudnya, sampel kajian kami ini boleh digeneralisasi kepada populasi, dan nilai-nilai pengukuran normaliti berdasarkan dengan jadual yang saya paparkan itu, iaitu nilai skewness bagi pengetahuan negatif 2.13129, iaitu corak perbelanjaan juga negatif 1989, dan kurtosis untuk pengetahuan 8.463, agak tinggi. Untuk corak pula nilai kurtosisnya 7.47.
Dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan dalam kalangan pelajar UMT berada pada tahap tinggi iaitu min sebanyak 4.26, sisian piawai sebanyak 0.62, manakala amalan pengurusan kewangan pula berada pada tahap sederhana iaitu min sebanyak 3.57, sisian piawai sebanyak 0.67. Dapatan tersebut dipaparkan dalam jadual 3 berikut. Bagi jadual 4 pula, dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan iaitu T sebanyak 2.037, signifikan sebanyak 0.257. Tahap amalan pengurusan kewangan lelaki iaitu min sebanyak 3.78, sisian piawai sebanyak 0.78, manakala perempuan pula adalah min sebanyak 3.46, sisian piawai sebanyak 0.58 seperti dipaparkan dalam jadual 4 berikut. Jadual 5 pula, dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan iaitu T sebanyak negatif 1.114, signifikan adalah sebanyak 0.589. Tahap amalan pengurusan kewangan bagi bidang pengajian sains sosial adalah min sebanyak 3.53, manakala sisian piawai adalah sebanyak 0.68 dan sains teknologi adalah min sebanyak 3.74 dan sisian piawai adalah sebanyak 0.62 seperti dipaparkan dalam jadual 5 berikut. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan iaitu F sebanyak 3.115, signifikan adalah sebanyak 0.031 iaitu tahap amalan pengurusan kewangan mengikut faktor tahun pengajian. Boleh dijelaskan bahawa sama ada pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 serta tahun 4, tahap amalan pengurusan kewangan mereka hampir sama seperti yang dipaparkan dalam jadual 6 berikut. Manakala dalam jadual 7 pula, dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan iaitu F sebanyak 1.812, signifikan adalah sebanyak 0.152 iaitu tahap amalan pengurusan kewangan mengikut etnik. Boleh dijelaskan bahawa sama ada pelajar Melayu, Cina, India dan lain-lain, tahap amalan pengurusan kewangan hampir sama seperti yang dipaparkan dalam jadual 7 berikut. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan iaitu T sebanyak 0.315, signifikan adalah 0.233 iaitu tahap amalan pengurusan kewangan mengikut faktor tempat asal bandar iaitu min sebanyak 3.59, sisian piawai adalah sebanyak 0.73, manakala luar bandar pula min sebanyak 3.54 dan sisian piawai adalah sebanyak 0.55 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 8 berikut. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan iaitu F sebanyak 1.815, signifikan adalah sebanyak 0.134 iaitu tahap amalan pengurusan kewangan mengikut negeri asal. Boleh dijelaskan bahawa sama ada pelajar negeri asal zon tengah, zon selatan, zon utara, zon timur serta Sabah dan Sarawak, tahap amalan pengurusan kewangan mereka hampir sama seperti yang dipaparkan dalam jadual 9 berikut. Dapatan kajian ini adalah untuk menerangkan persoalan kajian ketiga iaitu dapatan menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar dengan pengetahuan sebanyak R sama dengan 0.346, signifikan sama dengan 0.01 dan corak perbelanjaan R sama dengan 0.648 dan signifikan sama dengan 0.0 dan amalan pengurusan kewangan sama dengan R sama dengan 0.400 dan signifikan sama dengan 0.00 seperti yang dipaparkan dalam jadual 10 berikut. Dapatan kajian ini adalah untuk menerangkan persoalan kajian yang keempat iaitu dapatan menunjukkan faktor-faktor pengetahuan iaitu beta sama dengan 0.346 dan signifikan sama dengan 0.01 dan corak perbelanjaan beta sama dengan 0.400 dan signifikan sama dengan 0.00. Ia mempengaruhi secara signifikan terhadap amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar seperti yang dipaparkan di dalam jadual 11 berikut. Seterusnya, yang terakhir adalah dapatan menunjukkan pemboleh ubah tersebut menyumbang sebanyak 15% terhadap amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Terengganu seperti yang dipaparkan dalam jadual 12 berikut. Kesimpulannya, kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat amalan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar UMT. Kajian mendapati
tahap pengetahuan yang tinggi dan signifikan antara pelajar UMT dan amalan pengurusan kewangan. Seterusnya, dapatan kajian juga menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan terhadap amalan pengurusan kewangan dan faktor-faktor demografi seperti jantina, bidang pengajian, etnik, tempat tinggal dan negeri asal. Ini kerana faktor-faktor demografi ini tidak menyebabkan atau menjejaskan pengurusan kewangan individu. Selain itu, terdapat perbezaan yang signifikan terhadap amalan pengurusan kewangan dan faktor demografi untuk tahun pengajian. Ini menunjukkan pengurusan kewangan yang berbeza bergantung kepada tahun pengajian, di mana remaja di awal pengajian kebiasaannya mereka suka berbelanja atau berbelanja lebih disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya mereka jika dibandingkan dengan tahun pengajian akhir di mana mereka lebih dewasa dan sedar akan kepentingan kewangan dan mereka berbelanja hanya mengikut keperluan kerana sudah terbiasa untuk berjimat dan lebih mengetahui bagaimana untuk mengawal kewangan mereka. Seterusnya ialah cabaran atau halangan pengkaji dalam menyiapkan tugasan ketika menjalankan kajian ini, iaitu ketika persempelan kurang bagi kerjasama ketika menjawab soalan kajian di mana mereka mengambil masa yang agak lama untuk menjawab persoalan kajian. Setelah itu, cabaran kekalangan masa pengkaji di mana pengkaji perlu memilih masa yang sesuai untuk bertemu bagi membincangkan proses sepanjang menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali, kami berharap agar kajian akan datang perlu dibuat secara lebih mendalam dan untuk melihat keputusan kajian yang lebih memuaskan iaitu peningkatan amalan pengurusan kewangan yang baik dalam kalangan pelajar UMT. Sekian itu sahaja pembentangan kajian daripada kumpulan kami. Terima kasih.